Okey, kita sambung soalan seterusnya. Soalan nombor 3 masih lagi section A. Okey, kali ni soalan bagi kat kita tahun 2021-2022. Okey, kemudian dia dah mention kat sini 2021 sebagai tahun asas. Okey. So, kita nak kena cari nilai X dengan Y. Dia dah bagi simple relative price untuk brokoli. Okay, dia bagi untuk brokoli. So, kita tengok dahulu untuk 3A. 3A. Yang pertama, rumus dia. I sama dengan, sebab dia price. Price untuk brokoli. Brokoli RM4.50 per dengan X darab dengan 100. Ikutkan rumus dia. Dan dia dah bagi dah nilai I itu ialah 128.57. Okey, jadi kita boleh cari nilai X. Okey, nilai X bersamaan dengan RM4.50 darab dengan 100. Okey, kita bawa 128 tu ke bawah. Bahagi dengan 128.57. Sekali arung je kita kira. So, kita dapat nilai X kita adalah RM3.50. Itu nilai X. Kemudian, simple relative quantity untuk ni item yang terakhir ni. Okay, so rumus dia I sama dengan, kita tengok kuantiti Y per dengan 8,500 darab dengan 100 dan dia dah bagi 112.94. Jadi Y bersamaan dengan 112.94. Kita darab dulu dengan 8,500, kita bahagi dengan 100. So, kuantitinya ialah 9599.9. 9599.9. So, kuantiti barang Mama Z buat 9600. Okey, dah selesai soalan A. Kemudian dia hubungkan kita dengan hence, maksudnya lepas ni Mama Z kena guna nilai ni adalah RM3.50. Nilai ni ialah 9600. Kena guna nilai sebelum. Kita nak cari simple aggregate quantity. So, kita nak jawab soalan B sekarang. Okey, 3B. Simple aggregate quantity. Quantity, so I sama dengan 8500 tambah 5500 tambah 4300. Yang hence tadi tu, yang ni lah kita nak kena guna 9600. Okay, perkan dengan 7,000 tambah 5,800, 4,500, 8,500 darab dengan 100. Okey, ingat nak kena interpret. So, jawapan dia kita masukkan dalam kalkulator. Okay. So, kita clearkan dahulu. So, pecahan. So, atas tu 8500 tambah 5500 tambah 4300 tambah 9600 per 7,5800 tambah 4500 tambah 8500
Jangan lupa darab dengan 100. So, awak akan dapat jawapan 108.3.1. Okey, ni yang kita fikir panjang. Bila saya ambil 3 desimal, 9 tu, dia akan jadi 0 sebab 5 kat belakang dia. Jadi bila saya bundar, dia jadi 140. 108.140. Jadi dia suruh kita interpret, kita cerita tentang kuantiti, jadi the quantity increase by 8.14% compared 2021. Okay, kita buat jawapan yang ringkas. Okay, so kita dah selesai soalan nombor 3. Okay, kita tengok. Kita mungkin boleh buat satu soalan lagi. Kita boleh masuk soalan section B sekarang. Okay, Mama Z buat section B. Okay, kita nak buat soalan yang pertama, 1A. Okay, 1A, kita ada fxy sama dengan ln 2x kuasa 2 tolak 7y kuasa 2. Jadi, yang pertama, kalau pelajar takut pelajar keliru, pelajar boleh buat del 2f, del x, del y bersamaan dengan del 2f, del y, del x. Ini untuk menghalalkan apa yang pelajar keliru lah. Kadang-kadang pelajar buat tapi dia silap label. Okey, so sama saja. You buat X dulu baru Y ataupun Y dulu baru X, sama supaya kita boleh menghalalkan cara kita yang inilah. So, semasa Mama Z buat del F, del X, jawapan Mama Z per isi perut. Okay, per isi perut. Kemudian Mama Z differentiate isi perut itu. Okay, differentiate isi perut respect to respect to X. Contohnya, so kat sini Mama Z dapat 4X. Okay, so niat Mama Z nak buat X dulu. Okay, lepas tu bila kita nak sambung, okay, dia dah jadi petuah hasil bahagi. So, Mama Z kena guna, kalau di KMKT kita ada inovasi ni lah, akaun tunai ni. Okay, kita nak guna petua hasil bahagi. Okay, nilai U kita 4X. Nilai V kita 2X kuasa 2 tolak 7Y kuasa 2. Okay, kemudian Mama Z buat U, Mama Z nak buat Y pula. Dapat kosong. V, Y, Mama Z dapat negatif 14Y. So, Mama Z cross. Yang pertama cross yang itu, awak akan dapat jawapannya kosong. Kemudian awak cross warna kuning pula. So, awak akan dapat 14 darab 4. 56. So, kat sini awak dapat 56 X, Y dan ada negatif. Okey. So, jalan kerja kita tak siap lagi sebab kita kena masukkan ke dalam formula. Okey, benda ni nak kena masuk dalam formula. Okey. Jadi, del F, del X, del Y sama dengan kosong, operasi memang tolak dan nilai yang kita dapat tadi memang negatif 56XY. Dan jangan lupa, rumus dia memang ada perkan dengan nilai V
2x kuasa 2 tolak 7y kuasa 2 ni dan kuasa 2. Dan bila kita selesaikan dapatlah 56xy per 2x kuasa 2 tolak 7y kuasa 2 kuasa 2. Selesai soalan 1A. Okey, Mama Z nak jawab 1B pula. Okey, 1B, 1A dah siap. Sekarang nak jawab 1B. Okey. 1B. Okey, so kita dapati ada satu fungsi diselang-seli dengan dia kata both product, dia ada tambahan satu lagi. Okey, ada warna kuning, lepas tu ada lagi tentang 40. Okey, ada lagi tentang 40. Okey. Sekejap saya double check. Maka dia 6 saja. Okey, apabila ada nombor asing di dalam soalan, sebenarnya soalan ni lebih kepada Lagrange multiplier. Jadi Mama Z akan susun semua benda tu X, Y, lambda. Ini kata kunci dia. Kalau pelajar nak tahu, inilah kata kunci dia. Sama dengan, bukan F, dia guna pi. Dia guna pi. Okay. Sama dengan 120x tambah 160y tolak x kuasa 2 tolak y kuasa 2 tambah dengan, untuk 40 tu saya buat sekejap sebab dia kata the total x tambah y sama dengan 40. Ini adalah perkara yang sangat penting kerana Mama Z nak masuk dalam ni tambah dengan lambda. Dalam ni adalah x tambah dengan y tolak dengan 40. Okey. Jadi kita akan mulakan pi x. Kita akan dapat 120 tolak x kuasa 2 tambah dengan lambda dan benda ni sama dengan kosong. Jadi kalau Mama Z nak jadikan dia persamaan satu, tak ada masalah dah. Okey, yang kedua, Mama Z ada pi y sama dengan 160 tolak 2y. Sekejap. Tak differentiate ni. Bukan tolak x kuasa 2, tolak 2x. Okey, baru perasan bila nak buat yang y. Sorry. Tolak 2y tambah dengan lambda sama dengan kosong. Ni nombor 2. So, step yang pertama kita kena mematikan lambda. Jadi, kalau Mama Z letak lambda yang persamaan 1 tadi, 120 tolak 2x tambah lambda sama dengan kosong. Okey. Jadi, dari sini sebenarnya Mama Z boleh buat jalan kerja matikan lambda. 160 tolak ni tinggal lagi 40. Tolak 2y tambah 2x, lambda dah mati. So, Mama Z buat 40 sama dengan negatif 2x tambah 2y. Ataupun Mama Z boleh buat 20 sama dengan negatif x tambah dengan y. Akhirnya dia menjadi persamaan 3. Kita mencari satu lagi persamaan iaitu pi lambda iaitu x tambah y tolak 40 dan kita samakan dengan kosong. Bila Mama Z samakan dengan kosong, dapatlah x tambah y sama dengan 40 which is itu adalah persamaan yang keempat. Bila Mama Z susun 3 dan 4, negatif x tambah dengan y sama dengan 20. Ini persamaan 3 tadi. Okey.
Sebenarnya Mama Z boleh dapatkan nilai. Kalau Mama Z buat proses menambah, 2Y sama dengan 60. Akhirnya Mama Z dapat Y sama dengan 30. Kita tahu X tambah Y 40, jadi automatik X sama dengan 10. Jadi, kita tengok soalan kita. Soalan nombor 2, dia tanya apa? Dia tanya, how many is smartphone? Okay, smartphone. Yang pertama, smartphone A. Smartphone A, tadi kita dah dapat dah. Yang ini, saya buat semula lah ya. So, yang pertama, smartphone A. Bilangannya 10. Smartphone B bersama dengan 30. So, kita dah dapat dah. Okey. Untuk soalan yang melibatkan Lagrange ni, kita tak perlu kira nilai di test. Tak perlu kira. Kita jawab yang ini saja. Cuma kita kena extra satu lah untuk pelajar KMKT. Kami nak suruh extra satu. Contohnya pelajar ambil, okay, 120 tolak 2X tambah lambda sama dengan kosong. Kami nak suruh pelajar cari lambda. Lambda sama dengan 2X tolak 120 sama dengan 2 darab 10 tolak 120. So, dapatlah negatif 100. So, kita nak suruh tambah yang ini sikit. Okay, so selesai soalan nombor 1, section B. Ada 2, 1A dengan 1